Hai, selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, jadi untuk kali ini cikgu akan teruskan mengajar bagi bab 12, okey, matematik tingkatan 1 iaitu pengendalian data. Okey. Jom kita lihat apa yang kita akan belajar dalam bab ini. Okey. Untuk bab 12, kamu akan belajar tentang cara untuk mengumpul data, kemudian kamu akan menguruskan ataupun mengorganisasikan data tersebut, kemudian kamu akan wakilkan data untuk mudah dilihat. Okay. Bila kamu dah dapat lihat data yang kamu kumpul tu dengan cantik, yang boleh kamu faham, okay, dia tidak terlalu banyak nombor, contohnya, kamu akan, ianya akan dapat ditafsirkan supaya kamu boleh buat rumusan berdasarkan data yang sudah diwakilkan dengan cantik tadilah. Okay. Jadi untuk hari ini kita akan melihat kepada standard pembelajaran 1 dan 2 sahaja dahulu. Okay. Yang pertama kita ada bagaimanakah cara untuk kamu menjana soalan statistik dan kemudian mengumpul data yang relevan. Okay. Itu adalah standard pembelajaran pertama. Kemudian yang kedua kita ada mengklasifikasikan data kepada data kategori atau data numerik dan membina jadual kekerapan. Okay. Masih pening-pening kan tengok standard pembelajaran ni? Okay. Kalau masih pening, kita akan masuk kepada standard pembelajaran pertama dahulu supaya kamu lebih faham. Okay. Kita nak menjana soalan statistik dan kemudian kita akan kumpulkan data yang relevan berdasarkan soalan statistik tersebut. Okay. Apa itu soalan statistik? Soalan statistik ni sangat penting sebab ianya diperlukan untuk mengumpulkan data yang relevan. Okay. Maksud data yang relevan ni data yang boleh digunakan lah, yang tidak sia-sia. Okay. Soalan statistik merupakan soalan yang boleh dijawab dengan mengumpul data dan terdapat keseragaman atau keboleh-ubahan dalam data tersebut. Apa yang dimaksudkan dengan keseragaman dan keboleh-ubahan ni? Okay. Bila kamu ada satu soalan statistik, okay, contoh cikgu boleh bagi di sini. Berapakah tinggi murid dalam kelas 1 amanah? Okay, ini adalah soalan. Soalan mesti ada tanda tanya. Kamu nak tahu berapa tinggi murid yang ada di dalam sesebuah kelas. Okay. Kita boleh ubah tinggi murid ataupun kita boleh dapatkan tinggi murid yang berlainan, berubah-ubah. Contohnya murid pertama tinggi dia adalah 150 cm. Murid kedua dia ada 165 cm dan murid ketiga kita ada 172 cm. Jadi setiap individu tersebut mungkin ada yang sama tinggi dia, mungkin ada yang berbeza. Okay, itu maksud dia keboleh-ubahan. Okay. Jadi melalui keboleh-ubahan ni dia boleh mempunyai pelbagai data yang membolehkan kamu ubah suai data tersebut dan wakilkan data tersebut dalam bentuk yang senang dilihat. Okey. Itu nanti kita akan lihat dengan lebih mendalam selepas inilah. Cikgu ada satu contoh yang kedua. Okey. Apakah makanan kegemaran murid dalam kelas 1 amanah? Tadi tanya pasal tinggi, sekarang kita nak tahu tentang makanan kegemaran pula. Okey. Kita terdapat keseragaman dalam jenis makanan kegemaran murid. Okey, contohnya murid tersebut dia boleh suka makan nasi goreng, ada yang suka makan mi goreng, laksa dan juga sebagainya. Okey. Jadi makanan itu satu kumpulan yang besar, jadi setiap individu tersebut dia boleh ada yang suka makan mi, ada yang suka makan nasi. Jadi dia ada pelbagai ragam. Okey, ada yang tak suka makan. Itu pun keragaman juga. Itu maksud dia apa yang dikaitkan dengan terdapat keseragaman. Keseragaman maksud dia ada yang sama. Keragaman ni maksud dia ada yang berbeza-beza. Dia benda yang sama sahajalah.
Okey? Boleh faham? Okay, cikgu harap kamu boleh faham. Sebab soalan statistik ni, dia boleh terhasil kalau dia mempunyai data yang pelbagai. Contoh, cikgu nak tahu berapa bilangan, apakah jantina murid yang ada di dalam kelas 1 Uranus, contohnya. Okay. Itu adalah contoh soalan statistik yang mana kamu boleh dapatkan data melalui soalan data yang diberilah. Okey. Okey, kalau okey kita akan teruskan. Okey, tadi kita dah ada soalan, kita dah tahu hala tuju kita. Contoh sekarang kamu nak tahu berapakah bilangan apakah jantina, kumpulan jantina yang ada di dalam kelas 1 Uranus. Jadi untuk tahu kita kena kumpul data. Okey, kita ada 4 kaedah pengumpulan data. Okey, sekarang cikgu tak sentuh tentang jantina. Cikgu akan bagi contoh yang lain. Okey, kaedah pengumpulan data yang pertama kita ada temu bual. Okey, contohnya kita nak tahu cara murid datang ke sekolah. Contoh, Abu ni dia nak kumpul, dia nak buat carta tentang cara murid datang ke sekolah untuk kerja khusus dia. Okay, dia pun pergi ke depan gate. Dia pun bila pelajar masuk, boleh tahu kamu datang ke sekolah guna apa? Murid tersebut pun dia akan jawab, oh saya naik kereta. Okey. Jadi kamu dah dapat data seorang murid datang ke sekolah menggunakan kereta. Okey. Kemudian kita ada cara kaedah pengumpulan data yang kedua, iaitu tinjauan. Okey, selalunya tinjauan ni kita bagi soalan kepada orang. Kemudian orang tersebut akan jawab. Berdasarkan jawapan yang dijawab tu, itu adalah data kamu. Okey. Contohnya kita nak tahu program televisyen yang digemari oleh setiap murid di dalam kelas 1 Uranus. Ada yang suka tengok drama, ada suka tengok sukan, kartun, dokumentari dan lain-lain. Okey, apa yang kamu tik di sana itu adalah data yang apa yang kawan-kawan kamu tik itu adalah data yang kamu akan perolehi. Okey, cara yang ketiga, kita ada pemerhatian. Okey, yang ni kamu tak cakap dengan siapa-siapa pun. Kamu cuma guna mata kamu tengok. Contohnya, kamu nak tahu cara murid datang ke sekolah kan? Kamu berdiri depan gate, kalau kamu malu nak tanya, kamu tengok dia keluar dari kereta, okey, kamu dah tahu. Seorang murid ni, dia datang guna kereta. Ada yang jalan kaki, jadi kamu nampak dia jalan kaki dari jauh, kamu nampak, okey, confirm. Dia ni orang jalan kaki. Okay, contoh kedua di sini kita ada bilangan kereta yang melalui satu persimpangan jalan raya setiap jam. Okay, kamu berdiri di satu simpang. Kamu pun kiralah berapa banyak kereta yang lalu. Okay, contoh dari jam 9 pagi hingga 10 pagi. Kamu kira ada 6 buah kereta sebab masa tu orang dah pergi kerja dah. Itu contoh cara kaedah pengumpulan data yang ketiga. Dan yang terakhir kita ada melalui eksperimen. Okay, contohnya kita nak tahu suhu air panas setiap 5 minit. Adakah dia meningkat ataupun menurun? Selalunya ni kamu buat di dalam kelas sains lah. Okay. Dan bila semua data yang kamu nak tu kamu dah kumpul, apa yang seterusnya kamu perlu buat? Okey, sekarang kita nak klasifikan data yang kamu dapat tu sama ada dia dalam kategori yang mana. Okey, kenapa penting untuk kita tahu dia kategori mana? Sebab dia nak gunakan kategori data ni nanti untuk buat perwakilan data yang cantik, yang sesuai lah. Okey, kita ada. Kemudian bila kita dah klasifikasikan data tu, kita akan bina satu jadual kekerapan. Supaya data yang kamu dapat nanti dia nampak lebih kemas dan tidak berserabut. Kalau banyak sangat nombor, nanti kamu peningan. Nanti kita akan tengok betul-betul. Kenapa cikgu cakap macam tu? Okey, kita ada 2 kategori data. Yang pertama, data kategori. Okey, data kategori ni dia ukur ciri-ciri yang mana ciri-ciri tersebut tidak boleh disukat menggunakan nombor, angka.
Contoh yang ada, kita ada jantina, warna dan kumpulan darah. Okay, jantina tu kita ada lelaki dan perempuan. Warna kita ada merah, kuning, apa lagi, hitam, putih. Okay, itu semua tidak ada nombor. Okay. Itu maksud dia data kategori. Yang kedua, kita ada data numerik. Nama pun numerik kan, jadi ianya mengukur kuantiti, dia ukur nombor. Okay, dia lihat angka. Okay, contoh kita ada tinggi murid di dalam sesuatu kelas. Kita ada tinggi dia ada yang 150 cm, ada yang 153 cm, 160 cm. Dia ada nombor di sana, jadi itu adalah data numerik kamu. Dan yang kedua, kita ada bilangan buku yang dibaca dalam seminggu. Okey. Ini adalah maklumat tambahan untuk kamu. Ianya sangat berguna di masa hadapan yang kamu perlu tahu. Okay, data numerik ni pula, dia bukan ada satu jenis sahaja, dia ada pelbagai jenis. Okay, dia akan dibahagikan kepada dua bahagian. Data numerik ni tadi. Data numerik ni, mana masuk? Okay, data numerik ni dia boleh bahagi kepada dua bahagian pula. Yang pertama iaitu data numerik diskrit, yang mana ianya diukur dalam unit keseluruhan. Contoh ni, dia data diskrit ni selalunya berkaitan dengan orang, pokok, yang benda hidup lah selalunya. Okay, contoh dia, bilangan ahli keluarga. Okay, dalam sesebuah keluarga tu kita tak boleh cakap, okay, keluarga A ni dia ada 4,5 orang. Mana boleh macam tu? Tak wujud setengah orang. Okay, jadi dia mesti nombor bulat. Okay, contoh dia, keluarga A mempunyai 5 orang ahli keluarga. Tu maksud dia data diskrit. Dia mesti nombor bulat, nombor keseluruhan. Okay, kemudian kita ada data numerik selanjar. Okay, yang mana ianya diukur mengikut skala berterusan. Contoh dia jisim badan murid-murid, iaitu ada yang mempunyai berat jisim 54.3 kg, ada 45 kg, ada 66.5 kg. Okey, skala berterusan ni. Contoh data yang kamu nak kumpul tu, berapakah murid, soalan statistik berapakah berat berat murid yang ada di dalam kelas 1 Ranus, contoh. Okay, kita nak ukur berapa orang yang berat dia di antara 40 sehingga 50 kg. Berapa yang berat dia 50 sehingga 60 kg. Dan seterusnya. Jadi nombor yang cikgu tulis ni, ini adalah skala berterusan. Okay, untuk memudahkan kamu, diskrit, kamu mesti lihat nombor bulat. Okay, tolong catat. Kalau sebut saja diskrit, data yang kamu dapat tu mesti dalam bentuk nombor bulat. Data selanjar, kamu mesti dapat nombor perpuluhan. Okay, kalau kamu dapat dalam bentuk pecahan, tukarkan kepada perpuluhan. Jadi itu adalah data selanjar kamu. Okay, data numerik selanjar. Okay, boleh faham? Kalau boleh, kita akan teruskan dengan yang seterusnya. Okay, di sini cikgu ada 3 situasi, 3 jenis data. Sekarang kita nak klasifikasikan data tersebut sama ada ianya numerik ataupun kategori. Okay. Yang pertama, data kita perolehi melalui suhu badan murid. Yang kedua, bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Dan yang ketiga, kita ada punca kemalangan jalan raya. Okay. Boleh kamu kenal pasti yang mana satu numerik dan kategori? Okay, kalau boleh, kita akan lihat. Kamu boleh catat di mana-mana kertas. Jawapan dia lah. Satu tu numerik atau kategori. Okey, cikgu bagi 1 minit.
Okey. Jadi suhu badan murid kita boleh kumpul. Contohnya suhu badan murid A kita ada 36.2 darjah Celsius. Sekarang ni kita keluar masuk kedai, kita kena ukur suhu. Sukat suhu kamu tu. Kemudian kita ada 37.1 darjah Celsius. Okey, lihat saja nombor, confirm. Suhu badan murid ni adalah numerik. Betul tak tidak nanti kita tengok. Okey, contoh yang kedua. Bilangan pokok yang ditanam di setiap daerah. Macam mana tu? Contoh cikgu bagi Miri, kita ada 10,000 pokok. Okey, kemudian di Lawas kita ada kurang sikit 2,000 pokok. Okey. Nampak lagi nombor ni 10,000, 2,000. Confirm ni bilangan pokok ditanam di setiap daerah ni adalah numerik. Ni yang cikgu anggarkanlah. Okey, yang ketiga kita ada punca kemalangan jalan raya. Punca kemalangan jalan raya. Okey. Punca kemalangan jalan raya dia boleh disebabkan oleh kecuaian. Okey, kecuaian pengguna jalan raya tersebut. Lagi kita ada jalan licin. Okey, jadi bila jalan licin pun dia boleh menyebabkan kemalangan jalan raya ataupun kereta rosak. Okey, kereta rosak boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Okey. Data yang ketiga ni kita tak nampak pun nombor. Jadi cikgu boleh cakap yang tiga ni adalah kategori. Data kategori. Jadi kita lihat jawapan dia. Okey, jadi betul lah. Data pertama dan data kedua adalah data numerik. Okey, kemudian kita ada data ketiga adalah data kategori. Okey, senang. Okey, tambahan sikit lah. Tadi kita ada sebut tentang data diskrit dan juga data selanjar kan. Okey, antara data 1 dan data 2, yang mana satu adalah data diskrit, yang mana satu adalah data selanjar. Dah boleh congak-congak tak yang mana satu diskrit, yang mana satu selanjar? Ingat lagi tak? Baru tadi cikgu sebut. Diskrit, kamu kena nampak nombor yang bulat. Kamu tak boleh nampak nombor yang tiba-tiba ada separuh lah, ada perpuluhan lah. Diskrit tu tak boleh macam tu. Selanjar dia mesti ada perpuluhan. Cikgu dah bagi clue ni. Okey, jadi suhu badan murid adalah data selanjar. Kenapa? Sebab kita ada perpuluhan di atas sini. Okey, kamu lihat di sini kita ada perpuluhan. Jadi kita boleh tahulah bilangan pokok ditanam di setiap daerah tu adalah data numerik jenis diskrit. Data diskrit. Sebab pokok yang ditanam tak boleh jadi separuh. Kalau separuh tu dah mati dah nama dia. Okey, jadi dia dah tak jadi pokok lagi dah. Okey, itu jelas Okey, kalau jelas, sekarang kita dah klasifikasikan data kamu tu. Okey. Langkah seterusnya kita nak susun atur data tu supaya dia nampak terkumpul. Okey, data yang kita dapat daripada temu bual, eksperimen apa semua tu tadi kan, itu adalah data mentah yang tidak terkumpul. Jadi kita nak kumpulkan cantik-cantik supaya senang nanti kita nak wakilkan. Okey. Bagaimana? Dengan membina jadual kekerapan. Apa maksud dia jadual kekerapan ni? Dia nak tahu berapa banyak data yang untuk setiap kumpulan. Okey, contoh ini kamu boleh lihat di dalam buku teks. Okey, contoh 2. Data berikut menunjukkan bilangan anak dalam setiap keluarga bagi 20 buah keluarga. Okey, jadi kita nak organisasikan data tersebut dengan membina jadual kekerapan. Okey, contohnya keluarga 1 dia ada 2 orang anak. Keluarga 2 dia tidak ada anak. Okey, ni keluarga ketiga ada 1, 4 ada 1, 5 ada 2 dan seterusnya sampai 20 buah keluarga. Kalau kamu tak susun, okey,
Kalau kamu tak susun, kamu dah pening. Nampak macam banyaknya nombor ni. Macam mana kita nak buat tafsiran? Macam mana kita nak jawab soalan? Soalan yang kalau orang tanya, berdasarkan contoh dua, berapa orang yang berapa buah keluarga yang mempunyai 2 orang anak? Takkan nak kira satu-satu. Kalau data sikit macam ni senanglah. Kalau data sampai 1000 keluarga, 1000 buah keluarga, macam mana kamu nak kira satu-satu? Jadi untuk permudahkan, kita nak binalah jadual kekerapan ni. Macam mana kita nak bina jadual kekerapan? Kotak pertama, yang bahagian pertama kita akan letakkan bilangan anak. Sebab sekarang ni data tu dia menunjukkan kepada bilangan anak. Jadi bilangan anak lah. Ada yang dapat anak kosong tak ada anak, ada anak 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Ini berdasarkan nombor yang kamu dapat lah. Kemudian kita ada satu row yang menunjukkan gundalan. Apa benda pula gundalan ni? Gundalan ni dia sebenarnya dia digunakan untuk kira satu-satu supaya kamu tak terlepas ataupun tak terhilang mana-mana data daripada yang kamu peroleh tadilah. Kemudian daripada gundalan ni kamu akan kira dan itu adalah kekerapan kamu. Jumlah dia mesti mempunyai jumlah dia mesti adalah semua data yang kamu peroleh. Contoh anak pertama, bilangan anak yang pertama iaitu tidak ada anak, iaitu 0. Jadi gundalan dia macam mana? Kita ada sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak, jadi kamu letakkan 1 palang di sini. Satu palang. Kemudian kita ada keluarga kedua, 1 lagi palang di bawah. Keluarga ketiga, 1 palang di bawah. Keluarga keempat, 1 palang di bawah. Sekarang ni kamu dah tak nak tengok di atas dah. Dah pening dah nanti kan. Kamu kiralah gundalan ni 1, 2, 3, 4. Bermakna kita ada 4 kekerapan yang tidak mempunyai anak. Sama juga yang lain ni lah. Jadi di sini cikgu dah kumpulkan bilangan keluarga yang mempunyai 1 anak. Kita ada 5 buah keluarga. Mempunyai 2 orang anak, 6 buah keluarga. Mempunyai 3 orang anak, 3 buah keluarga. Dan mempunyai 4 orang anak, kita ada 2 buah keluarga. Senang kan? Ini adalah cara kita nak buat jadual kekerapan. Boleh? Kalau boleh, kita boleh teruskan. Sekarang kita akan teruskan kepada latihan. Sila rujuk buku teks muka surat 268, iaitu latih diri 12.1a. Sekarang soalan minta kamu klasifikasikan data berikut kepada data kategori atau data numerik. Kita ada bilangan stem yang dikumpul oleh setiap murid. Kalau kamu tak ada buku teks, kamu boleh screenshot soalan ni. Kamu jawab sendiri. Nanti cikgu akan bagi video supaya kamu boleh tengok balik penerangan dia lah. Dan kita lihat yang kedua. Data berikut menunjukkan saiz kemeja T yang dipakai oleh murid tingkatan 1 Cikal. Organisasikan data tersebut dengan membina jadual kegerapan. Sini cikgu dah bagi satu jadual. Cikgu dah susun elok-elok. Saiz kemeja T, kita ada S, M, L, XL. Kemudian kita ada kotak gundalan dan kotak kekerapan serta jumlah di bahagian akhir. Ini cikgu nak kamu isi. Dan kelas seterusnya kita akan bincangkan jawapan bagi latihan ini. Kamu boleh screenshot ataupun kamu boleh terus rujuk kepada soalan yang ada di dalam buku teks kamu, iaitu muka surat 268. Jadi sini cikgu nak buat sedikit rumusan lah.
Okay, bagaimana kita nak memproses sebuah data yang kamu peroleh tu. Okay, pertama sekali kamu kena jana soalan statistik. Kamu nak ada soalan supaya daripada soalan tersebut kamu boleh pilih kaedah untuk mengumpul data. Okay, kedua ni kita dah dapat kumpul data lah. Okay, bila data tu dah dikumpul, kita nak klasifikasikan data tersebut. Dia tadi klasifikasikan sebagai numerik atau kategori. Dah numerik tu dia discrete atau selanjar. Itu dia lah. Kemudian kita nak organisasikan data. Okay, kita nak letak dia dalam jadual kekerapan. Itu maksud dia organisasikan data tersebut lah. Dan berdasarkan jadual kekerapan tu, kita akan wakilkan data tersebut dalam bentuk yang lebih menarik. Okay, sini cikgu bagi hint sikit lah. Ini yang kita akan belajar kelas seterusnya. Contoh perwakilan data, kita ada graf. Kita ada graf palang, pie chart, carta pie. Apa lagi? Graf garis. Okay. Graf histogram. Dia ada macam-macam lagi lah. Yang tu nanti kita akan lihat yang dalam kelas yang seterusnya. Okay. Jadi itu sahaja. Kita akan sambung kelas dalam kelas yang akan datang. Dan jangan lupa buat latihan yang diberikan tadilah. Okay. Ada soalan? Okay. Kalau tidak ada soalan, kita jumpa lagi kelas akan datang. Okay. Sebelum itu, terdapat satu pengumuman. Cikgu dimaklumkan kamu diminta untuk buat modul kan? Okay. Arahan daripada Cikgu Sun, dia minta kamu selesaikan modul dan hantar sepatutnya minggu ni, hari Jumaat ni kamu dah hantar. Tapi bagi yang tidak sempat, kamu diberi peluang sehingga hari Isnin. Bukan cikgu semak, Cikgu Sun yang akan semak. Jadi, semua wajib hantar modul yang telah disiapkan ke Pondok Gad selewat-lewatnya hari Isnin untuk disemak. Okay, kalau tidak, hantar nanti nama kamu akan naik lah. Cikgu akan cari kamu nantilah. Okay, dan itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.